Tiba-tiba Sero ni dia nampak ada satu tubuh berambut panjang dek tengah mengintai di sebalik tingkap. Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to Musaka Kasim Channel. So untuk video hari ni, seperti yang apa semua nampak dekat thumbnail sebelum tekan video aku, itulah yang akan aku kongsikan malam ni juga. So tak apa buang masa, jom aku set story dekat hampa kisah ni. Kisah ni diceritakan oleh seorang perempuan yang bernama Sarah, bukan nama sebenar. Sarah ada cerita seram untuk dikongsikan di kampus semua. Kisah ni berlaku sekitar Disember 2015. Masa tu, Sarah ni dia dapat sambung pelajaran di sebuah IPTA di Johor. Macam yang kita tahu, pelajar baru sebenarnya akan tinggal di asrama supaya kita ni gembira tahu untuk ambil bahagian dalam semua program yang disyorkan. And untuk pengetahuan hampa semua, asrama si Sarah ni kan agak jauh dari kampus. Lokasi tu sangat jauh and memang memerlukan tenaga sikit lah nak jalan kaki pun semua. Nak dijadikan cerita, masa tu Sarah dengan kawan bilik dia iaitu Fahira dah daftar dah ke kelab silat. And setiap petang Selasa mereka akan pergi aktiviti silat yang diadakan. Dan lokasi tempat aktiviti silat tu memang sangat-sangatlah jauh dari asrama mereka. Masa tu Sarah dengan kawan dia ni terpaksalah jalan melalui kaki lima yang disediakan oleh IPTA. Dan untuk pengetahuan hampa semua, lepas je mereka keluar dari kawasan asrama mereka tu, dia akan berakhir di jabatan. Dia macam lebih kurang di satu fakulti lah, iaitu Jabatan Mekanikal. Dan jabatan tu amat sunyi, memandangkan jabatan ni adalah yang terkecil antara dua jabatan iaitu di IPTA. Sebelum tu, mereka pernah dengar cerita kurang senang daripada pelajar senior pasal jabatan ni. Dan sejak hari first mereka menghadiri orientasi, mereka dengar macam-macam cerita dekat situ. And pada mulanya, mereka dengar cerita tu, mereka sangka benda tu hanyalah gurauan pelajar senior je lah. Mungkin mereka just nak takutkan pelajar baru. Maklumlah sebab pelajar senior memang suka ganggu pelajar baru. Jadi masa tu Sarah ni still lagi ingat masa hari orientasi. Masa tu Sarah ni lalu ramai orang. Mereka ni lalu ramai orang masa nak balik ke asrama. Masa tu dalam pukul 12 pagi. Ada seorang pelajar senior ni, dia marah tak sebab terlalu bising. Yang dia kata, jangan bising sangat boleh tak? Kalau hang main sini, tolong diam lah. Dan jangan buka mulut. Baca je apa doa yang hampa ingat dalam hati. Masa tu, mereka semua diam. Tapi dalam hati Sarah ni, dia rasa mereka just gurau lah. And dia macam tak kisah pun dengan kata-kata mereka. Berbalik pada cerita, dalam tepat je pukul 10 malam, aktiviti silat mereka pun tamat. Mereka pun balik. Mereka pun tutup telefon. Mereka pun nak baliklah ke asrama asal. Terdapat beberapa pelajar lain juga dalam perjalanan pulang ke asrama. Jadi mereka ni taklah berasa sunyi sangat kan untuk balik ke asrama pada waktu malam tu juga. Dan sepanjang perjalanan masa tu, mereka tak rasa apa-apa yang menakutkan. Sampailah mereka nampak jabatan mekanikal yang sunyi dekat sebelah kanan dia. Tempat tu taklah gelap, cuma dia ada lampu tapi agak suram. Tiba-tiba masa tu si Sarah ni kan teringat apa yang diceritakan oleh pelajar senior tentang tempat tu. Tapi Sarah ni macam abaikanlah apa yang bermain dekat fikiran dia masa tu. Sebelum tu, dekat depan depa ni ada beberapa orang pelajar senior lelaki yang ikut balik sekali ke asrama. Ada pelajar senior lelaki tu tiba-tiba berhenti di hadapan pejabat. Masa tu depa terkejut tau bila pelajar lelaki tu tiba-tiba stop. And tiba-tiba dia pandang tajam dekat arah bangunan jabatan tu. Masa tu Sarah dengan Fahira, masa tu mereka tengah berjalan kan, mereka pun stop sekali and mereka mula rasa tak sedap hati tau. Lepas tu ada pelajar lelaki ni cakap lah, hampa jalan je lah, tak yalah banyak cakap, jalan cepat.
ada pelajar lelaki tu cakap lah dengan mereka ni sambil mulut dia macam ada baca sesuatu, and mata dia masa tu terpejam rapat. Masa tu mereka tak tahu ke mana mereka nak pergi, tak kira apa yang lelaki tu cakap. Okay, siapa je pasti berasa macam tak selesa tau jika tiba-tiba ditegak sebegitu. Kira masa tu dah lewat malam juga kan. Masa tu Sarah dengan Fahira ni dia pun percepatkan langkah mereka untuk balik ke asrama. Tak tahu pasal apa, masa tu hati dia ni nak tiba-tiba rasa terdetik nak toleh ke arah bangunan pejabat tu. Masa dia toleh ke belakang, dia nampak kelas 2 dekat jabatan tu. Tak tahu kenapa mata dia tertancap di dalam kelas yang tingkap kelas tu terbuka. Tingkap tu adalah jenis yang gelonsok tau. Tiba-tiba Sarah ni dia nampak ada satu tubuh berambut panjang dia tengah mengintai di sebalik tingkap. Lepas tu dia nampak makhluk tu, bayang-bayangan tu, dia cepat hilang. Seolah-olah dia boleh tahu yang si Sarah ni tengah tengok dia. Ada pelajar senior yang duduk berdiri tadi tu, dia menjerit. Dia menjerit tau, dia cakap, "Aku dah cakap, jangan tengok apa-apa. Terus balik asrama." apa lagi yang boleh si Sarah ni buat? Jadi dia minta maaf dalam hati, and dia cepat-cepat genggam tangan kawan bilik dia ni. Dan masa tu jantung si Sarah ni berdegup kencang, and dia tak boleh bercakap langsung sebab bila kita terlampau takut, kita nak cakap pun memang tak boleh tau. Dia macam kelajuan yang baru je dia habiskan. Masa tu rumah berdegup. Esok tu dia terus demam panas. Cerita ni dah lama. Cerita ni dah lama dia simpan. Dia tak cerita dekat Fahira. Masuk je semester baru, mereka ni ambil keputusan untuk tinggal di rumah sewa and tak lagi tinggal kat asrama. Dan selepas mereka berpindah ke rumah sewa baru, barulah dia bagi tahu dekat Fahira pasal kejadian tu. Dia juga tak lupa satu kejadian yang agak berlaku masa mereka menginap di asrama. Yung Dara sangat suka bergaul dengan kawan-kawan dia sampailah dia tak ingat pun untuk balik ke bilik tau. And ada satu malam ni, Sarah dengan 2 orang lagi kawan tengah lepak dekat bawah asrama. Memandangkan masa tu esok tu hari Jumaat kan. Jadi hari cuti negara Johor. Masa tu ada satu meja batu memang disediakan di situ. Jadi mereka lepak dekat sana, mereka bergelak ketawa, makan, bergosip, pasal macam-macam lagi lah mereka buat dekat bawah tu kan. Masa mereka tengah seronok berbual dengan mereka gelak ketawa dekat situ, tiba-tiba ada terdengar satu bunyi. Bunyi sesuatu jatuh dari pokok. Pokok tu memang terletak di sebelah asrama mereka. Kira selari sikit je dengan meja batu yang mereka tengah duduk tu. So tu mereka tak dapat nampak pokok tu sebab dilindungi oleh dinding dan tangga. Tapi mereka dapat dengar ada satu benda yang jatuh dari pokok tu. Lepas tu kan mereka yang tengah syok-syok bersembang ni terus terdiam. Masa tu mereka dua ni berpandangan antara satu sama lain. Okay, senyap tak ada apa yang berlaku. Dan mereka pun sambung lah sembang macam biasa. Mereka rasa tak ada apa kan. Lepas tu masa tu jam dalam pukul 1 pagi. Masa tu kan dia perasan yang Fahira ni, kawan dia ni tiba-tiba senyap. Dia tak cakap macam tu tau. Dia macam pelik je. Mata dia duduk melihat keliling kan. Tapi dia just tak indah. Indah tak indah macam tu lah. Masa tengah tu gelak tu, tiba-tiba ustaz dia keluar. Ustaz ni merupakan warden depa. Meja batu tu memang terletak berhadapan dengan rumah warden guys. Lepas tu ustaz marah. "Hampa semua buat apa? Pagi-pagi tak tidur eh?" Lepas tu mereka bercakap lah, "Kami pergi dulu ustaz, lagi kami balik lah." Esok kan cuti. Kawan dia ni Anissa ni jawab, "Tak apalah ustaz cakap, biarlah tinggal je." And Hampa kena ingat pukul berapa lah. Tak comel tau anak dara duduk luar lama-lama. Lagipun pagi-pagi lagi. Jangan tinggal terlalu lama dekat luar. Sagi balik bilik. Jangan duk buat bising sangat buat masa ni. Lepas tu ustaz pun macam dia tengah
tengah bagi nasihat lah dekat pelajar-pelajar tu. Yang sambil tu mata dia macam duk tengok sekeliling. Dia rasa macam pelik kan. And masa tu dia pun just gelak lah. Lepas ustaz tu tegur dia pun. And dia pun terus cakap benda yang sama, bersembang sebab je warden masuk balik ke dalam rumah dia. Dan tak lama kemudian Fahira ni tiba-tiba cubit lengan si Sarah ni tau. Sarah, jom kita balik bilik. Aku dah ngantuk ni, jom lah balik cepat. Fahira ni dia macam berkeras juga nak masuk balik ke bilik tanpa tanya apa-apa. Masa tu Sarah ni pun baliklah bilik dengan Fahira. Masa tu alhamdulillah memang tak ada apa yang berlaku. And pada masa tu, tetapi lepas je dia pun keluar dari asrama, Fahira dia bagi tahu dia kisah sebenar malam dia pun bertolak pada pukul 1 pagi tu. Fahira cakap macam ni, Sarah, hang tahu tak kenapa ustaz tegur kita malam tu? And hang tak tertanya-tanya pasal apa aku diam malam tu? Hang tak terkejut ke dengan bunyi pokok kelapa tu tumbang? Lepas tu Sarah cakap, kenapa pula kan? Lepas tu Sarah ni tanyalah dekat Fahira dengan tanda tanya yang penuh tanda tanya. Sebab dia memang langsung tak syok apa-apa and dia tak sangka apa pun kelapa yang jatuh kat masa tu. Lepas tu Fahira ni cakap, hang lupa ke? Aku dapat rasakan perkara seperti ni pada malam tu. Lepas je bunyi objek jatuh berhampiran pokok tu, aku ada nampak satu objek hitam besar berhampiran tepi pintu. Sebab tu lah ustaz tu kelak tegur. And sebab tu aku diam ajak hang balik. Jadi dia macam hampir terlupa. Fahira ni memang ada keistimewaan dapat merasai benda tu. Fahira kata dia tak mau ceritakan hal tu semasa dia tengah ada dekat asrama. Sebab dia bimbang yang Sarah ni takut sebab Fahira ni selalu balik ke rumah keluarga dia setiap hujung minggu and dia akan tinggal seorang-seorang dalam bilik. Memandangkan Fahira ni juga berasal dari Johor. Ni cerita terakhir berlaku pada Sarah juga. Pencerita yang sama juga. Cerita ni agak ringkas. And pada satu malam tu, Sarah dengan kawan-kawan dia ni ada pesan makanan dari luar tau. Dia pun bosan sangat-sangat masa tu. Dia pun just nak seronok makan dekat kafe. So malam tu dia pun order lah burger. Macam biasa, dia dengan Fahira ni selalu ambil tempahan and dia pun juga yang pergi ambil makanan di pintu belakang asrama. Dan bila makanan tu sampai, dia pun diarahkan untuk mendapatkan makanan di pintu belakang asrama tau. Jadi Sarah dengan Fahira ni just pergilah ambil makanan. Dan dalam perjalanan ke pintu belakang, masa tu tiba-tiba si Sarah ni nampak sebuah pondok kecil yang memang terletak dekat belakang asrama lelaki. Dan untuk pengetahuan hampa semua, asrama mereka ni hanya bersebelahan dengan asrama lelaki. Asrama mereka ni dulunya asrama lelaki tau. Tapi sebab pengambilan pada tahun tu sangat sedikit, pelajar lelaki memang diambil untuk tinggal di asrama berbanding pelajar perempuan. Jadi asrama perempuan dah full. Jadi kelebihan pelajar perempuan memang sepatutnya diletakkan dan ditempatkan di asrama lelaki. Disebabkan pelajar lelaki pun dah sikit kan. Dan masa tu tak ada siapa-siapa pun yang keluar dari pondok tu. Memang tak ada orang langsung dekat pondok tu tau. Masa tu dia just tutup kepala dengan kain batik. Memang bimbang lah lelaki keluar lepak kat situ kan. Dan sampai je dekat pagar belakang, mereka ambil makanan dan mereka bayar. Dan masa mereka nak balik ke asrama, mereka ada lawat satu pondok dekat sana tau. Pondok tu mesti kosong and tak ada orang. Masa tu dia rasa lega. Pada masa tu, jika diikutkan pelajar perempuan wajib bertudung bila berada di luar asrama. Tapi dia just pakaikan batik yang tutup kepala masa tu kan. Kira dia degil sangat kan. Macam walaupun tak ada siapa-siapa. Sarah dengan Fahira ni dia mempercepatkan langkah, bimbang kalau ada warden ataupun pelajar lelaki ni tiba-tiba muncul. Bila mereka sampai dekat bilik, arahlah kawan-kawan mereka ni ambil makanan mereka dari bilik mereka. Daripada bilik Fahira dengan Sarah ni. Lepas tu lepas semua dah ambil makanan, tiba-tiba Fahira bersuara, Sarah, masa hang dekat pondok tu, hang ada nampak tak orang berkeliaran kat situ? Dia kata, setahu aku tak ada orang kat pondok tu. Pasal apa? Aku nak tahu juga pasal apa kan. Lepas tu Fahira cakap, adakah hang nampak sesiapa masa hang pi? Masa tu Sarah ni macam tak ada siapa kot. Aku tak nampak siapa-siapa, dia gini kan. Bila hang balik,
Dia still lagi kelem juga. Fairul tanya kan, sumpah hang tak tipu kau sebab aku nampak ada beberapa pelajar lelaki yang tengah melepok berdekatan tu. Fairul cakap, sebab tu aku melawat pondok tu and bimbang kalau mereka nampak hang sebab hang ni just tutup kepala dengan kain batik. Fairul cakap lah, sumpah wallahi memang balik masa pondok tu kosong. Fahira, buat apa aku nak tipu hang? Aku pergi pondok tu sendiri and tak ada siapa pun kat situ. Aku bagi jaminan lah dekat hang, Fahira. Dan apa pun, Fahira memang mentakwa. Dia memang ternampak sekumpulan pelajar lelaki duduk tengah lepok dekat pondok tu. Dah just lepok lah, macam biasa, tak ada apa pun yang pelik kan. Jadi Fahira cakap, aku tak tipu and tak ada orang dalam pondok masa tu. Jadi dia tak pasti apa yang Fahira nampak masa tu lah. And selepas dia tinggal dekat umur sewa tu, barulah dia tahu tentang pelbagai kisah seram yang berlaku di asrama tu. Mereka tak maulah bagi tahu Sarah ni kalau dia takut kan. Itu hampir betul. Apapun, itulah kisah seram yang dia alami semasa tinggal dekat asrama. Dan sepanjang hidup dia tak pernah pun tinggal di asrama sebab dia ni berasal dari sekolah harian saja. And itulah pertama and terakhir kali dia menginap di asrama. Jadi dia dah terlampau serik dah untuk tinggal di asrama. Jadi guys, aku pun pernah lah duduk asrama dulu. Kira kental jugalah nak dengar pasal kisah-kisah seram ni, ada lah yang kena masuk lah apa semua. Jadi guys, setakat itu sahajalah video aku untuk kali ini. And thank you so much for watching and assalamualaikum. Bye.